Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam majlis pembacaan Sahih Al-Imam Al-Bukhari, iaitu 10 minit setiap hari bersama dengan Sahih Al-Bukhari. Cuma saya mohon kemaafan kerana sudah sekitar dalam 10 hari lebih kurangnya kita tak dapat bersama, disebabkan saya kebetulan berada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah bi Rasulillah dan juga kota Makkah, menyebabkan tak dapat untuk saya buat live sama-sama berkongsi maklumat dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Pun begitu, alhamdulillah pada hari ini kita direzekikan dapat bertemu untuk meneliti hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari dengan melihat huraian yang didatangkan oleh para ulama kita biiznillah subhanahu wa ta'ala. Kita masih lagi berada di hadis yang kedua sebenarnya, iaitu hadis yang menceritakan tentang bagaimana bentuk wahyu turun kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mengambil keberkatan, setiap kali majlis kita akan mengulang-ulang hadis yang sama, moga-moga semakin kuat untuk kita merapati Sahih Al-Imam Al-Bukhari biiznillah subhanahu wa ta'ala. Dengan sanad Al-Imam Al-Bukhari, kita akan bacakan hadis yang kedua, yang insya-Allah pada hari ini kita akan melihat lanjutan huraian bagi hadis yang kedua ini. Dengan sanad Al-Imam Al-Bukhari, beliau telah berkata, Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عني وإن جبينه لا يتفصل عرقا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Sebelum ini kita telah meneliti perbahasan awal dalam hadis ini dan telah dinyatakan bahawa Sayyidina Al-Harith ibn Hisham radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu adik-beradik kandung dengan Abu Jahal iaitu Amr bin Hisham, tapi Abu Jahal mati dibunuh di medan Badar, manakala Sayyidina Al-Harith ibn Hisham walaupun dalam perang Badar beliau ketika itu masih belum memeluk agama Islam, tapi akhirnya Allah merezekikan beliau hidayah, lalu beliau memeluk agama Islam, lalu menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan yang lepas kita telah meneliti bahawa beliau bertanya kepada baginda Nabi alaihi salatu wasallam tentang bagaimana wahyu datang kepada baginda Nabi, sebab beliau di antara sahabat yang lewat memeluk agama Islam. Jadi beliau ingin sangat mengetahui tentang hakikat wahyu datang kepada baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu kata Sayyidatuna Aisyah, Sayyidina Al-Harith ibn Hisham tanya kepada Nabi macam mana wahyu datang kepada baginda Nabi. Lalu Rasulullah menjawab, ahyanan ya'tini misla salsalatil jaras wa huwa ashaddu alai fayufsamu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala. Kadang-kadang wahyu datang seperti deringan loceng, iaitu bunyi yang kuat, dan itu kata Nabi adalah wahyu yang dalam bentuk yang paling sukar bagi saya, berbanding dengan wahyu yang datang dalam bentuk-bentuk yang lain. Apabila wahyu datang kepada baginda Nabi dalam bentuk deringan loceng, itu lebih berat pada baginda Nabi berbanding dengan cara yang lain. Dan kata Nabi, apabila wahyu itu hilang daripada saya telah pun menghafaz, sudah pun mengetahui akan wahyu yang diwahyukan kepada saya. Ini satu penjagaan daripada Allah, walaupun bunyinya kuat, bunyinya begitu berat pada baginda Nabi, tetapi Allah telah meletakkan wahyu itu kekal bertapak dalam jiwa baginda Nabi tanpa perlu Nabi mengulang-ulang. Tak macam kita bila menghafaz Quran kena ulang banyak kali baru kita ingat. Tapi Rasulullah sekali dengar terus
terus melekat ke dalam hati sanubari baginda Rasul alaihi wasallam. Dan kata Rasulullah, kadang-kadang wahyu juga datang kepada saya dalam bentuk malaikat datang sebagai seorang lelaki, lalu malaikat berbicara dengan saya, menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu saya akan mengetahui apa yang disebutkan oleh malaikat tersebut, iaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ini semua telah kita bincangkan dalam pertemuan-pertemuan yang lepas. Hari ini kita akan lihat hujung hadis ini. Apa hujung hadis ini? Qalat Aisyah radhiyallahu anha, wa laqad ra'aituhu yanzilu alaihi al-wahyu fil yawmi ash-shadidil bardi fayafsimu anni wa inna jabinahu la fayafsimu anhu, maafkan saya, fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqa. Yang boleh diterjemahkan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, sesungguhnya demi Allah, walaqad itu benar-benar sungguh-sungguhnya, iaitu demi Allah sungguh-sungguh saya telah melihat baginda dalam keadaan wahyu sedang turun kepada baginda ketika itu. Sayyidatuna Aisyah ingin menyatakan bahawa beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu waktu yang ketika itu wahyu sedang turun kepada baginda Nabi, dan waktu ketika itu adalah pada siang hari yang sangat sejuk. Fil yaumish syadidil bardi, pada satu siang yang mana waktu itu waktu sejuk, musim sejuk, dan sejuk itu adalah sejuk yang bersangatan. Lalu akhirnya wahyu pun menghilang daripada baginda Nabi, maksudnya wahyu pun selesai, berakhirlah wahyu diturunkan kepada baginda Nabi. Dalam masa yang sama kata Sayyidatuna Aisyah, wa inna jabinahu la yatafassadu araqa, maka wahyu pun hilang daripada baginda Nabi. Dalam masa yang sama, sesungguhnya jabin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengalirkan peluh, jabin. Wa inna jabinahu la yatafassadu araqa. Dalam bahasa Arab dia ada dahi, dalam bahasa kita panggil jabhah. Jabhah berarti dahi. Kemudian dia ada, saya kebetulannya bawa balik umrah, jadi rambut tak ada lagi, tak nampak rambut. Baru selesai buat umrah, baru balik hari Jumaat lepas. Jadi kalau kita berambut, biasanya di atas mata kita dengan telinga kita ini, di bahagian kita kata macam bila kita nganga-ngangakan mulut tu, bahagian bergerak itu, di atas itu biasanya rambut orang dia akan menjadi macam berlekuk. Dia ada dua lekuk, satu lekuk di sini, satu lekuk di sini. Saya pribadi tak pasti apa nak disebut dalam bahasa Melayu, tapi dalam bahasa Arab disebut jabin. Jabin. Setiap orang kita ada dua jabin, iaitu rambut kita biasa begini, kemudian dia ada macam berlekuk gitu. Setengah orang sikit, setengah orang jelas betul lekuk yang di rambutnya. Jadi jabin itu berada di atas bahagian kawasan mata ini, di bahagian di antara mata dengan telinga kita ni, di bahagian atas tentang dengan bahagian kepala dipanggil jabin. Ini adalah jabin, iaitu dua bahagian kepala ini, yang biasanya adalah kosong daripada rambut. Ada orang dia jabin dia sikit, ada orang jabin dia agak luas. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, wahyu pernah turun kepada Rasulullah di musim sangat sejuk. Dalam masa yang sama, jabin Nabi, kata Al-Imam Al-Qastallani, maksud Sayyidatuna Aisyah bukan hanya satu jabin, tetapi kedua-dua jabin Rasulullah, iaitu kedua-dua bahagian lekuk yang tidak berambut, bahagian kosong di kepala yang ada lekukan di situ, kedua-duanya itu mengalirkan peluh. Dan orang yang pernah hidup di musim sejuk, dia sangat mengetahui bahawa musim sejuk biasanya sangat sukar untuk seseorang itu berpeluh. Walaupun dia beriadah, biasanya kita akan sukar untuk melihat peluh keluar daripada jasad kita kerana musim sangat sejuk. Biasanya kadang-kadang bila kita macam nak berpeluh tu, badan kita macam gatal-gatal sikit, tetapi dia tak keluar peluh. Kata Sayyidatuna Aisyah, wahyu saya pernah tengok turun kepada Rasulullah di musim sangat sejuk. Bila musim sangat sejuk, menunjukkan
biasanya tak akan keluar peluh. Walaupun seseorang itu beriadah, seseorang itu melakukan kerja-kerja berat, biasanya tidak akan keluar peluh. Tiba-tiba di saat wahyu turun kepada baginda Nabi, mengalir peluh daripada dua jabin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahawa wahyu itu betul-betul adalah satu perkara yang berat. Satu perkara yang begitu sangat berat sehingga mengalirkan peluh di musim sangat sejuk yang biasanya tak sepatutnya akan mengalir peluh secara biasanya. Dan ucapan Sayyidatuna Aisyah ini adalah satu bukti nyata yang dilihat sendiri oleh Sayyidatuna Aisyah bahawa memang wahyu itu wujud dan ia bukan satu olok-olokan, dia bukan satu penipuan, dia bukan satu pendustaan, tetapi memang dilihat kesannya secara realiti, iaitu di musim sangat sejuk yang biasanya tak akan berpeluh walaupun orang itu berpenat lelah macam mana sekalipun, tiba-tiba Sayyidatuna Aisyah melihat peluh mengalir daripada jabin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wahyu turun kepada baginda Nabi. Ucapan ini yang pertamanya menunjukkan bahawa wahyu memang ada, dan yang kedua menunjukkan Rasulullah memang menghadapi satu suasana yang berat sehingga mengalir peluh baginda Nabi sewaktu wahyu turun kepada baginda. Dan kata para ulama, ini adalah untuk menunjukkan untuk orang kata apa, sebagai satu riadah, kerana berpindahnya keadaan Nabi dalam keadaan biasa kepada keadaan menerima wahyu itu, perubahan keadaan itu menyebabkan Nabi menghadapi kesukaran, dan kesukaran itu menghasilkan peluh yang bercucuran daripada dua jabin baginda Nabi. Maka ini akan menaikkan darjat Rasulullah kerana Nabi menerima wahyu dalam keadaan berat, lalu ia menjadi sebagai satu latihan. Apabila Nabi menyampaikan wahyu kepada manusia, manusia menolak, Nabi sudah tidak merasa begitu berat untuk menerima tentangan daripada manusia, kerana proses penerimaan wahyu itu sendiri sudah berat. Dan sebab itulah kata Al-Imam Al-Qastallani, kalau kita lihat setelah lama lepas itu Nabi sudah terbiasa, lalu berlaku juga pada wahyu ada perubahan. Kalau kita lihat sewaktu Nabi di Makkah, wahyu yang turun biasanya sedikit, kadang-kadang 5 ayat, kadang-kadang 1 ayat. Tetapi ketika di Madinah, wahyu turun dengan jumlah ayat yang agak banyak sekali turun. Ini kerana apa? Nabi sudah mula biasa dan sudah dapat menerima proses penerimaan wahyu. Tapi pada peringkat awal ada kesukaran, maka Allah yang maha bijaksana menjadikan wahyu turun kepada baginda Nabi secara sedikit-sedikit supaya Nabi terbiasa. Dan apabila sudah biasa, badan Nabi sudah dapat menerima suasana yang berat ketika penurunan wahyu, maka pada ketika Nabi berhijrah di kota Madinah, wahyu turun kadang-kadang ayatnya panjang-panjang, ayatnya banyak-banyak, dan Nabi sudah terbiasa. Pun begitu, masih dilihat kesan yang berlaku pada Nabi, iaitu perubahan fizikal baginda Nabi sewaktu wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang kata Nabi sebenarnya seperti berangan-angan, Nabi berfantasi, maka hadis ini menolak segala dangkaan, segala dakwaan bahawa kononnya Nabi berfantasi sewaktu penerimaan wahyu, kerana orang yang berfantasi tidak akan berlaku perubahan pada jasadnya. Tidak seperti baginda Nabi yang dilihat sendiri oleh Sayyidatuna Aisyah, perubahan pada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan majlis pada hari ini selesailah kita meneliti hadis yang kedua daripada Sahih Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Keesokan hari kita akan masuk pula ke hadis yang ketiga, insya-Allah, setiap hari 6 petang 10 minit bersama Sahih Al-Bukhari. Pun begitu, kadang-kadang tak dapat 10 minit, saya mohon maaf, kadang-kadang nak berhenti je tak jumpa waktu yang tepat. Hari ini pun dah terlebih sikit, dah 6.14, terlebih 4 minit, mohon maaf. Tapi secara asasnya 10 minit setiap hari bersama Sahih Al-Bukhari. Moga-moga menambahkan kecintaan kepada Sayyiduna An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.